Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Video ini bertujuan untuk melengkapkan tugasan 2 pentaksiran berterusan kursus sintaksis BMMB 3233. Saya Nurul Fatin Nadira binti Risahuddin, pelajar option Bahasa Melayu dari 4 PISMT Bahasa Melayu 2. Pertama sekali, bersyukur kehadirat Ilahi dengan limpah kurnianya yang dianugerahkan kepada saya untuk menyiapkan tugasan kerja khusus ini dengan penuh jaya. Saya ingin mendedikasikan ucapan penghargaan ini kepada pensyarah yang arif dalam subjek sintaksis, Encik Muhammad bin Cik Majid. Sekadar penghargaan buat pensyarah saya kerana dengan tunjuk ajar dan bimbingan darinya telah membuka ruang untuk saya menjayakan tugasan 2 ini. Kesalahan struktur ayat merujuk kepada kesilapan dalam susunan kata atau frasa dalam ayat yang menyebabkan ayat tersebut menjadi tidak gramatis, kurang jelas atau tidak mengikut peraturan tata bahasa yang betul. Menurut Asma Haji Omar 2009, kesalahan struktur ayat terjadi apabila susunan unsur-unsur ayat tidak mengikut peraturan tata bahasa yang betul, lalu menyebabkan maksud ayat menjadi tidak jelas atau terganggu. Dalam bukunya Nahwu Melayu Mutakhir, beliau menjelaskan bahawa struktur ayat yang salah boleh mencacatkan makna dan menjejaskan kejelasan sesuatu mesej kerana bahasa Melayu mempunyai susunan tertentu untuk menekankan subjek dan predikat dalam menyampaikan maklumat. Nik Safiya Karim 2008 menjelaskan bahawa kesalahan struktur ayat merupakan kesilapan dalam aturan sintaksis yang boleh berlaku akibat pengaruh bahasa lain atau kelalaian dalam memahami peraturan tata bahasa Melayu. Menurutnya, kesalahan struktur ayat yang melibatkan susunan subjek dan predikat, penggunaan kata hubung atau sendi yang salah dan ketidaklengkapan ayat boleh menyebabkan kekeliruan dan mengaburkan makna yang hendak disampaikan. Secara ringkasnya, dapat difahamkan kesalahan struktur ayat bukan sahaja berkaitan dengan susunan kata yang salah, tetapi juga melibatkan kekeliruan dalam penggunaan elemen tata bahasa yang penting bagi memastikan ayat yang gramatis, jelas dan mudah difahami. Berikut merupakan beberapa contoh isu sintaksis yang biasa berlaku. Pertama, kesalahan penggunaan istilah yang sama, kesalahan penggunaan kata yang tidak tepat, kesalahan penggunaan kata sendi, kesalahan penggunaan kata pemberi, kesalahan penggunaan imbuhan, kesalahan ayat tanya tanpa kata tanya, isu transformasi ayat ataupun perluasan ayat, dan yang terakhir, kesalahan ayat yang berbelit. Artikel yang dipilih ini ditulis oleh Rahilah Omar dan Siti Fatihah 2012 yang berjudul Penilaian Semula Historiografi Malaysia melalui Sejarah Lisan. Hasil analisis artikel mendapati bahawa terdapat beberapa kesalahan struktur ayat. Justifikasi dan pembetulan telah diturut sertakan dalam pembentangan ini. Pertama, kesalahan penggunaan istilah yang sama. Kesalahan penggunaan istilah yang sama merujuk kepada situasi di mana istilah yang mempunyai makna yang hampir sama digunakan secara bergantian dalam konteks yang tidak tepat. Muhammad Azad 2018 menekankan bahawa penggunaan istilah yang sama dalam penulisan akademik atau formal harus dielakkan. Hal ini kerana pengulangan istilah yang tidak perlu dapat merosakkan aliran pemikiran dan menurunkan kualiti penulisan. Kesalahan penggunaan istilah yang sama boleh menyebabkan kekeliruan dan mengurangkan kualiti komunikasi. Oleh itu, adalah penting untuk memilih istilah yang tepat dan berbeza atau menggunakan sinonim yang sesuai untuk menyampaikan makna dengan lebih jelas. Penggunaan bahasa yang berkesan dan tepat akan meningkatkan kefahaman dalam komunikasi lisan dan tulisan. Dalam ayat ini terdapat pengulangan istilah yang membawa makna yang sama. Ayat ini dipetik daripada muka surat 4, perenggan kedua di baris yang pertama.
Penggunaan turut dan juga dalam ayat membawa makna yang sama, maka salah satu daripadanya boleh digugurkan untuk menjadikan ayat lebih dramatis. Maka ayat tersebut akan berubah kepada bukan itu sahaja, Ibrahim Libya turut menganjurkan kepada semangat pemusuhan antara ahli PAS dan juga UMNO di kawasan Memali. Kedua ialah kesalahan penggunaan kata yang tidak tepat. Kesalahan penggunaan kata yang tidak tepat merujuk kepada situasi di mana kata atau istilah yang digunakan tidak sesuai dengan konteks atau makna yang ingin disampaikan. Kamus Dewan sebagai sumber rujukan bahasa Melayu menegaskan pentingnya menggunakan kata mengikut makna yang tepat. Kesalahan dalam memilih kata boleh mengubah maksud keseluruhan ayat. Di halaman 2, perenggan kedua di baris yang kedua, terdapat ayat yang menggunakan kata sendi kepada di tempat yang tidak sesuai. Kata sendi kepada tidak sesuai digunakan dalam ayat ini kerana mengenai lebih tepat dalam konteks merujuk kepada sesuatu topik atau perkara. Ayat yang betul seharusnya berbunyi, selain itu, sejarah lisan ini juga boleh didefinisikan sebagai satu kaedah inquiry untuk mendapatkan maklumat-maklumat lanjut mengenai sejarah bertulis. Hasil analisis ini juga mendapati bahawa terdapat kesalahan penggunaan kata sendi. Kata sendi seperti di, ke dan dari sering disalahgunakan dalam ayat. Kesalahan ini boleh menyebabkan ayat kurang tepat dalam menyampaikan maklumat, terutamanya dari aspek lokasi atau arah. Asma Haji Omar 2007 menegaskan bahawa penggunaan kata sendi yang tidak tepat dapat mengubah makna ayat dan mengganggu komunikasi. Beliau menyatakan bahawa pemilihan kata sendi perlu berdasarkan konteks dan fungsi yang sesuai dalam ayat. Berdasarkan ayat di bawah, penggunaan pada tidak sesuai. Kata sendi pada biasanya digunakan untuk menunjukkan waktu, keadaan atau lokasi. Dalam ayat ini, lebih tepat jika menggunakan di untuk merujuk kepada lokasi yang spesifik. Maka dengan itu, ayat yang berada pada halaman 9, perenggan pertama di baris ke-9 seharusnya begini. Tindakan wanita yang berada di benteng hadapan ini menurut pengikut Ibrahim Libya bukanlah satu paksaan dan ugutan terhadap mereka. Keempat ialah kesalahan penggunaan imbuhan. Penggunaan imbuhan yang salah pada kata dasar boleh mengubah maksud atau menyebabkan ayat menjadi tidak dramatis. Masalah ini sering berlaku dalam kata kerja yang memerlukan imbuhan aktif dan pasif. Asma Haji Omar 1984 menekankan kepentingan pemilihan dan penggunaan imbuhan yang tepat. Beliau berpendapat bahawa kesalahan penggunaan imbuhan boleh mengubah makna sesuatu ayat. Pada halaman 2, perenggan ketiga di baris ke-20, terdapat istilah yang mempunyai proses pengimbuhan yang salah, iaitu penafsiran. Penafsiran berasal daripada kata dasar tafsir. Istilah ini perlu mengekalkan bentuk kata dasar semasa proses pengimbuhan. Jenis imbuhan yang digunakan ialah imbuhan apitai, iaitu pen, ai. Imbuhan yang betul sepatutnya berbunyi, dan mungkinkah sejarah lisan akan memberikan satu penilaian dan pentafsiran baru kepada peristiwa sejarah Malaysia kepada setiap rakyat negara ini? Seterusnya, kesalahan penggunaan kata pemeri. Kesalahan penggunaan kata pemeri dalam bahasa Melayu merujuk kepada kesalahan dalam penggunaan kata yang berfungsi untuk mengaitkan subjek dengan predikat dalam ayat. Kata pemeri yang paling umum digunakan adalah, ialah dan adalah. Dalam konteks ayat bahasa Melayu, penggunaan ialah atau adalah bergantung pada fungsi kata yang mengikutinya. Ialah digunakan apabila kata selepasnya ialah kata nama, manakala adalah digunakan apabila kata selepasnya ialah kata adjektif atau frasa keterangan.
Istilah dengan yang hadir selepas kata pemberi dalam ayat ini merujuk kepada frasa keterangan. Oleh itu, ayat di halaman 7, perenggan kedua, baris ketiga ini harus diubah seperti perancangan teliti telah diatur oleh pihak jawatan kuasa tertinggi bersama 8 orang ahli jawatan kuasa lainnya, antaranya adalah dengan menjalankan pengumpulan senjata di kawasan rumah Ibrahim, Libya. Keenam, kesalahan yang dapat dikenal pasti ialah kesalahan pengulangan frasa. Kesalahan pengulangan frasa dalam bahasa Melayu merujuk kepada situasi di mana frasa atau kata yang sama diulang secara tidak perlu dalam satu ayat atau dalam konteks yang sama. Pengulangan yang berlebihan ini boleh menyebabkan kekeliruan dan membuatkan ayat menjadi tidak gramatis. Kesalahan pengulangan frasa sering berlaku kerana kurangnya pemahaman tentang keperluan dan fungsi frasa dalam ayat. Kesalahan ini telah dikenal pasti di halaman ketiga, perenggan pertama di baris ke-6. Penggunaan frasa antara lainnya dan antara usaha berulang dan membuatkan ayat kurang kemas. Ini boleh diubah untuk mengelakkan pengulangan. Ayat yang betul ialah kertas putih yang dikeluarkan pada November 1984 ini antara lainnya menjadi usaha kerajaan memerangi kegiatan dan propaganda yang berterusan dilakukan oleh individu yang berselindung di sebalik agama untuk tujuan peribadi. Akhir sekali, kesalahan penggunaan kata tanya dalam ayat. Penggunaan kata tanya yang tidak tepat dalam bahasa Melayu merujuk kepada kesalahan dalam memilih atau menggunakan kata tanya. Ini berlaku apabila penutur menggunakan kata tanya yang tidak sesuai dengan konteks atau makna yang ingin disampaikan. Kesalahan penggunaan kata tanya adalah isu penting dalam penguasaan bahasa Melayu. Memahami dan menggunakan kata tanya dengan tepat adalah kunci untuk memastikan komunikasi yang berkesan dan jelas. Dalam ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata tanya apakah. Kata tanya apakah biasanya digunakan untuk menanyakan definisi atau menjelaskan sesuatu. Dalam konteks ini, soalan yang ingin disampaikan lebih berbentuk pertanyaan mengenai kemampuan kaedah tersebut, bukan definisi. Apakah sepatutnya digantikan dengan adakah kerana soalan ini ingin menanyakan tentang kemungkinan atau situasi. Oleh itu, ayat di halaman kedua, perenggan kedua baris ketujuh ini harus diperbetulkan kepada adakah kaedah ini masih mampu untuk mengukuhkan dan memantapkan lagi historiografi Malaysia? Kesalahan sintaksis dalam bahasa Melayu adalah isu yang perlu diberi perhatian serius kerana ia boleh mengakibatkan kekeliruan dan mengganggu pemahaman mesej yang ingin disampaikan. Struktur ayat yang tidak betul, pengulangan frasa yang tidak perlu serta penggunaan kata tanya yang salah adalah antara kesalahan yang sering berlaku dalam penulisan dan pertuturan. Menurut Asma Haji Umar 1984, penguasaan sintaksis yang baik adalah penting untuk memastikan kejelasan dan ketepatan dalam komunikasi. Dengan memahami dan mengatasi kesalahan sintaksis, penutur dan penulis dapat meningkatkan kualiti bahasa mereka dan menyampaikan makna dengan lebih efektif. Oleh itu, usaha berterusan untuk mempelajari dan memperbaiki penggunaan bahasa Melayu adalah langkah penting ke arah penguasaan bahasa yang lebih baik di kalangan generasi akan datang.